Suspek kes tembak di KLA cuba larikan diri ke luar negara. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam bersama saya Nazri Fahmi Syukri. Suspek yang melepaskan tembakan di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa KLA awal pagi Ahad lalu dipercayai cuba melarikan diri melalui sempadan negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhali Muhammad Azim berkata ia berdasarkan rekod perjalanan suspek yang sering ke luar negara selain memiliki pasport serta sejumlah mata wang asing rial dan baht. Kita cuma masih lagi establish kaedah untuk beliau meloloskan diri daripada negara ini. Itu kita sedang perhalusi, ya, dengan duit, pasport yang ada dan rekod perjalanan beliau yang kita kaji, memang beliau kerap keluar negara lah. Datuk Seri Muhammad Syuhali juga berkata isu peribadi antara suspek dan isterinya kekal menjadi motif utama kejadian. Masa ini tidak ada motif-motif lain selain daripada motif peribadi tersebut. Dan kita akan membawa pulang suspek ke Selangor untuk menyelesaikan segala siasatan berkaitan dengan kes 307 tersebut. Dan kita juga akan memanggil balik beberapa saksi untuk memperkemaskan lagi siasatan di Selangor. Dan akhirnya ultimately kita akan pergi kepada pendakwaan lah. Terdahulu, Mahkamah Majistret Kota Baru mengeluarkan tahanan reman selama 7 hari terhadap suspek berusia 38 tahun itu. Ia bagi membantu siasatan kes di bawah Seksyen 8 Akta Senjata Api, penalti lebih berat 1971 dan Seksyen 8 Akta Senjata 1960. Perintah tahanan reman sehingga 22 April itu dikeluarkan Majlis Rais Imran Hamid. Suspek ditahan di hadapan sebuah hospital swasta di Jalan Bayan, Kota Baru oleh Jabatan Siasatan Jenayah Khas D9, Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Kontijen Kelantan. Susulan insiden berkenaan kawalan keselamatan di sempadan negara turut diperketat. Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Muhammad Hafizuddin Jantan menegaskan tindakan itu bagi mengekang sebarang cubaan menyudut barang terlarang termasuk senjata api. Tentera Darat katanya serius dan sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga dalam memastikan tidak ada pihak sewenang-wenangnya menyeludup senjata api dan barangan terlarang di sempadan negara. Utamanya dari segi keberadaan senjata-senjata haram yang berada di yang boleh didapati oleh pihak-pihak tertentu, sama ada kita tak tahu daripada mana punca dia atau asal dia, tapi kita yakin mungkinan penyelundupan melalui persempadan negara adalah salah satu daripada cara yang mana senjata-senjata haram ini boleh masuk ke dalam negara kita. Terdahulu, polis mendedahkan senjata dimiliki suspek kes tembakan di KLA itu dipercayai diperoleh secara haram dari negara jiran. Kaedah suspek memperolehnya masih disiasat. Menambahbaikan aspek keselamatan di lapangan terbang seluruh negara akan mengambil kira pandangan pelbagai pihak termasuk Polis Diraja Malaysia PDRM dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata ia termasuk cadangan agar pihak lapangan terbang menyediakan pengimbas. Ini supaya pengesanan awal dapat dilakukan terhadap orang awam yang membawa barangan terlarang seperti mercun dan senjata api. Sebab yang pertamanya di lapangan-lapangan terbang kita ini, selain pihak keselamatan seperti polis, memang pihak MHB, operator lapangan terbang, pengendali lapangan terbang, mereka juga ada polis bantuan mereka, apa yang dipanggil sebagai AFZAC, ini Aviation Security. Jadi memang ini akan ditambah baik dan kita akan mendapat nasihat daripada pihak polis untuk melihat bagaimana dapat mengetatkan aspek-aspek keselamatan di lapangan terbang kita.
Tiga lelaki ditahan dipercayai terlibat dalam kejadian samun di kediaman penuntut sebuah institusi pengajian tinggi IPT di Pagoh awal pagi Isnin. Ketua Polis Daerah MUA ACP Rais Mukhlis Azman Aziz berkata suspek diberkas di dua lokasi berasingan sekitar Kulai dan MUA dalam tempoh 24 jam selepas pihaknya menerima laporan. Tangkapan pertama membabitkan seorang lelaki warga tempatan yang ditahan di Lebuh Utara Selatan susul keluar Pagoh kira-kira pukul 9 pagi. Manakala dua lagi lelaki ditahan di Kulai pada pukul 11.40 malam. Siasatan mendapati seorang daripada suspek turut menyewakan kenderaannya kepada dua yang lain. Seutas rantai, 17 telefon bimbit pelbagai jenama, 3 kereta pelbagai jenis, 24 pot vape dan 3 komputer riba dirampas. Turut dirampas 2 tablet, sebilah pisau serta sepaket plastik lutsina berisi serbuk kristal disyaki syabu dianggar seberat 3.15 gram. Ketiga-tiga lelaki berusia 20 hingga 22 tahun itu juga didapati positif dadah serta dua daripadanya memiliki rekod kesalahan lampau berkaitan dadah dan jenayah. Kes disiasat mengikut Seksyen 395 Palang 397 Kanun Keseksaan. Seorang lelaki berumur 38 tahun dikehendaki polis kerana didakwa mencabul seorang kanak-kanak perempuan berumur 6 tahun di Seri Aman Sarawak Rabu lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Seri Aman DSP Matthew Manggi, suspek yang dikenal sebagai Andrew Jarau didakwa melakukan perbuatan terkutuk itu di Tanah Perkuburan Lama, Kampung Kubal, Bentong. Satu laporan polis telah difailkan keluarga mangsa pada pukul 6.40 petang pada hari yang sama. Bagaimanapun, suspek berjaya melarikan diri dan masih gagal dikesan. Ketika dihubungi RTM, Matthew berkata suspek ini disiasat di bawah Seksyen 14 Kurang A Akta Kesalahan Kesan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kejadian itu diminta tampil ke Balai Polis Berhampiran bagi membantu siasatan. Dua rakan yang disyaki melakukan aktiviti penipuan pinjaman tidak wujud mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Aikroh Melaka atas pertuduhan memberi dan bersubahat merasuah seorang pegawai polis. Teo Tek King, 26 tahun, didakwa memberi rasuah berjumlah RM60,000 kepada DSP Supari Muhammad yang bertugas di Ibu Pejabat Polis Melaka Tengah. Ia sebagai dorongan untuk tidak mengambil tindakan ke atas dirinya dan rakan-rakannya. Kesalahan itu dilakukan di hadapan kedai 99 Speed Mart, Simpang Point Fasa 2, Simpang 4 Alor Gajah pada 1 Jun 2023 kira-kira pukul 1.15 tengah hari. Manakala Keong Kah Wai, 19 tahun, didakwa bersubahat dalam pelakuan Teo memberikan suapan kepada pengadu yang sama pada tarikh dan lokasi yang sama. Teo didakwa di bawah Seksyen 17 Kurang B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Kurang 1 Akta sama. Sementara Keong dituduh di bawah Seksyen 28 Kurangan 1 Kurangan C Akta SPRM 2009 yang dibaca bersama Seksyen 17 Kurang B dan Seksyen 24 Kurang 1 Akta sama. Hakim Elizabeth Paya Wan memutuskan Teo diikat jamin RM40,000 dan Keong RM30,000 dengan seorang penjamin berserta syarat tambahan. Mahkamah menetapkan 21 Mei depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Seorang peniaga mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Kanga atas dakwaan memuat naik komunikasi jelik mengenai Raja Perlis di laman Facebook bulan lalu. Tertuduh hanya mengangguk faham dan minta dibicarakan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mushiripid. Mengikut pertuduhan, Hasbullah Muhammad yang menggunakan nama profil Muhammad Ku Teh Ku Muhammad secara sedar membuat dan melakukan penghantaran komunikasi jelik dengan niat menyakitkan hati orang lain di laman Facebook. Perbuatan itu dilakukan pada pukul 3.26 pagi 6 Mac lepas. Dia didakwa di bawah Seksyen 233 Kurungan 1 Kurungan A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Kurungan Akta 588. Hakim Musyiri kemudiannya memerintahkan tertuduh menjalani pemeriksaan kesihatan mental di hospital selama sebulan. Kes disebut semula 15 Mei ini. 3 pemilik akaun media sosial Badrul Hisham Syahrin atau dikenali Cikgu Bad
Muhammad Salim Iskandar dan Wan Muhammad Azri Wan Deris Papagomo dipanggil untuk rakaman percakapan esok. Menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, ia susulan aduan kandungan yang dimuat naik menerusi media sosial disyaki melanggar peruntukan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kurungan Akta 588. Rakaman percakapan untuk Cikgu Bat dan Salim Iskandar akan dijalankan di Ibu Pejabat MCMC di Cyberjaya. Manakala Papagomo di Balai Polis Setapak. Kes disiasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Orang ramai diingatkan tidak menyalahgunakan perkhidmatan rakaian dan perkhidmatan aplikasi dalam talian untuk menyebarkan sebarang kandungan tidak sahih. Hujan lebat yang melanda petang tadi menyebabkan beberapa kawasan di Subang dan Sungai Buloh, Selangor dinaiki air. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Ahmad Mukhlis Mokhtar berkata, pihaknya telah menggerakkan anggota berserta beberapa aset ke lokasi terlibat di Jalan Jati, Kampung Melayu Subang dan Kampung Kubu Gajah bagi memantau situasi. Pemantauan mendapati kawasan terbabit dinaiki air antara 0.3 meter hingga 0.6 meter. Tiada penduduk dipindahkan. 354 kes kemalangan jalan raya direkodkan di Sarawak sepanjang Op Selamat 22 bersempena Aidilfitri bermula 8 hingga 13 April lepas. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Macha Atta berkata angka itu meningkat berbanding 325 kes yang dicatatkan pada Op Selamat 20 tahun lepas. Bagaimanapun, angka kematian merekodkan penurunan daripada 8 kematian pada 2023 kepada 7 kematian tahun ini. Antara punca peningkatan jumlah kemalangan disebabkan kecuaian dan kelalaian pemandu yang gagal mengawal kenderaan mereka. Selain faktor jalan dan bentuk muka bumi seperti jalan berlumbang serta kenderaan tidak diselenggara dengan baik. Dalam tempoh berkenaan, sebanyak 8,804 saman dikeluarkan kepada pengguna jalan raya atas pelbagai kesalahan. Ini berbanding 7,316 saman pada Op Selamat 20 tahun lepas. Di Terengganu, 359 kes kemalangan direkodkan sepanjang Op Selamat 22 bersempena Aidilfitri. Ketua Polis Terengganu Dato' Mazli Mazlan berkata daripada jumlah itu 7 kes kemalangan maut dicatatkan di laluan Persekutuan Negeri dan Lebuh Raya Pantai Timur LPT 2. Op Selamat kali ini kita telah mengalami penurunan kemalangan maut. Kalau pada tahun lalu iaitu sebanyak 9 kemalangan maut, tapi tahun ini cuma 7 kemalangan maut. Itu kontingen Terengganu telah dapat menurunkan kes kemalangan maut di kontingen Terengganu lah berbanding dengan tahun sebelumnya. Sebanyak 9,052 saman turut dikeluarkan terhadap pesalah jalan raya dengan nilai keseluruhan kira-kira RM20,000. Sebahagian besar saman dikeluarkan atas kesalahan memandu melebihi had laju, memotong barisan dan melanggar lampu isyarat merah. Sementara itu, 12 kes pecah rumah dilaporkan di seluruh negeri itu dalam tempoh tersebut. Bagaimanapun, kesemua kes tersebut tidak melibatkan premis yang berdaftar menerusi aplikasi Volunteer Smartphone Patrol 2 VSP. Sebanyak 490 permohonan VSP diterima sepanjang tempoh perayaan baru-baru ini. Kenyataan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin bahawa sistem pertahanan negara menerima kira-kira 3,000 serangan cyber setiap hari selepas Malaysia menyatakan sokongan terhadap Palestin sepatutnya sudah cukup menjadi alasan sistem padu perlu dihentikan terus. Tular lagi dakwaan kononnya sistem pangkalan data utama padu tak selamat. Tak cukup dengan itu, klip laporan berita berkenaan ditular dengan teks mendakwa lebih 3,000 data padu diceroboh Israel setiap hari. Semakan pasukan biar betul mendapati dakwaan terbabit tak berasas. Kenyataan Menteri Pertahanan itu didapati diambil di luar konteks. Sebenarnya, komen yang dikeluarkan merujuk kepada serangan siber secara umum dan bukannya sistem padu.
Hakikatnya, sistem terbabit dijamin selamat. Ini terbukti apabila ia kekal utuh meski berdepan 2 juta cubaan penggodam setiap minggu. Selain fitnah berkenaan, satu lagi berita palsu dikesan berlegar di media sosial. Satu video mendakwa sekolah memaksa ibu bapa mendaftar akaun debit sebuah bank. Seperti skrip biasa, kerajaan dipersalahkan. Ini semua nak menyusahkan rakyat lagi. Inilah Menteri Pendidikan pendek yang jadi menteri. Semakan mendapati ia sebenarnya video lama yang dikitar semula. Perkara itu juga pernah dilapor media pada 2019. Henti sebar fitnah, tidak perlu cipta persepsi jahat. Bukan setakat tak bermanfaat, malah si penyebar boleh diambil tindakan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Masih lagi dalam berita tengah malam, ibu bapa digalak membuat aduan sekiranya terdapat sekolah yang menganjurkan program atau aktiviti luar bilik darjah meskipun cuaca melebihi 35 darjah Celsius di kawasan terbabit. Menteri Pendidikan Ferdinand Sidik berkata aduan boleh dibuat di sistem pengurusan aduan awam SISPA kementerian itu. Langkah tersebut bagi membolehkan pihak kementerian mengambil tindakan sewajarnya. Setakat ini tidak ada aduan diterima kementerian berkenaan berhubung perkara itu. Kementerian Pendidikan juga sudah mengeluarkan garis panduan berkaitan cuaca panas yang perlu dipatuhi oleh semua pihak. Panduan itu harus diikuti. Dalam masa yang sama, kita juga merujuk kepada MET Malaysia dan juga KKM dari semasa ke semasa untuk mendapatkan pedoman berkaitan isu cuaca ini. Jadi garis panduan itu memang harus dipatuhi sepanjang masa. Walau bagaimanapun sekiranya ada aduan, saya mohon untuk dipanjangkan pada SISPA untuk kami santuni dan juga ambil tindakan sekiranya ia berasas, tapi yang penting kena aduan secara rasmi supaya kita boleh siasat sepenuhnya sama ada aduan itu benar-benar berasas ataupun tidak. Beliau berkata demikian selepas menghadiri kem generasi madani pemimpin murid Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Peringkat Kebangsaan di Seremban. Di Kedah, semua pentadbir sekolah termasuk pengetua dan guru besar serta pejabat pendidikan daerah PPD di seluruh negeri itu diminta memantau keadaan cuaca panas ketika ini. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah, Ismail Otman menegaskan sebarang aktiviti luar bilik darjah tidak dibenarkan sekiranya suhu melebihi 35 hingga 37 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut. Ini termasuk aktiviti merentas desa. Sebarang aktiviti luar bilik darjah tidak dibenarkan. Dan pemantauan ini hendaklah dilakukan oleh pentadbir sekolah, pengetua dan guru besar dan juga dipantau oleh pegawai pejabat pendidikan daerah dan juga Jabatan Pendidikan Negeri. Semua pihak terpaksa bekerjasama untuk memastikan dan memantau cuaca setiap hari. Empangan Semprong di Kluang akan dinaik taraf bagi menampung keperluan sumber bekalan air kepada pengguna di daerah itu dan kawasan berhampiran pada masa depan. Pengurusi dan Kuasa Kerja Raya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Johor, Muhammad Fazli Muhammad Saleh berkata fungsi utama empangan berkenaan ketika ini adalah sebagai kawasan tahan hujan dan tempatan banjir. Jadi kita ada projek yang insya-Allah bermula tahun ni dan akan siap dalam 2026 ataupun 2027 untuk memperkukuhkan empangan tu supaya boleh digunakan untuk 2 objektif. Satu objektif banjir, satu objektif untuk bekalan air. Itu untuk jangka masa panjang. Tapi untuk jangka masa sederhana dan pendek ni tangki lah. Tangki dan juga kita buat pengolahan. Apabila siap kelak, masalah bekalan air yang dihadapi di Kulai terutama di Bukit Permai dijangka dapat diatasi. Minggu lalu kira-kira 1,000 penduduk mengalami gangguan bekalan air ketika Hari Raya Aidilfitri.
Kegagalan subkontraktor yang dilantik melaksanakan kerja pendawaian punca projek pembinaan kolam selam tempur di Kem Iskandar Mersing Johor lambat siap seperti dijadualkan. Perkara itu diakui Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Khalid Nordin. Susulan itu, proses melantik subkontraktor baru sedang dilaksanakan Jabatan Kerja Raya JKR melalui proses tender terbuka. Maka terpaksa cari, dan nominated subcontractor ni kebiasaannya mereka yang pakar dan ada keupayaan dan tak mudah untuk mencari ganti, dan proses mencari ganti itu perlulah melalui tender dan sebagainya, maka ia mengambil masa. Tapi kita telah mendapat jaminan daripada pihak JKR. Perkara ini memang diberi perhatian yang serius dan khusus, dan diharapkan ia dapat dilaksanakan secepat yang mungkin. Semalam Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan pihak yang bertanggungjawab membina kolam selam tempur di Kem Iskandar Mersing Johor memberi penjelasan berhubung punca kelewatan pembinaannya. Kolam itu dijadual siap sepenuhnya pada Disember 2022. Rakyat Malaysia di Iran, Iraq, Jordan dan Lubnan diingatkan supaya terus berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Ini susulan pembukaan semula ruang udara dan penyambungan semula operasi penerbangan di 4 negara berkenaan. Wisma Putra dalam satu kenyataan menjangkakan kemungkinan berlaku kelewatan penerbangan apabila operasi disambung semula secara berperingkat disesuaikan dengan protokol baharu. Pengembara Malaysia dinasihat sentiasa peka dengan sebarang kemungkinan gangguan jadual penerbangan. Mereka juga disaran merancang perjalanan dengan sewajarnya. Penerbangan di negara berkenaan digantung sejak Sabtu lalu susulan ketegangan di Iran selepas Israel menceroboh konsulatnya di Syria awal bulan ini. Dalam pada itu, Kementerian Pendidikan Tinggi sentiasa memantau rapi keadaan pelajar Malaysia di Asia Barat. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pemantauan itu dilakukan melalui Kedutaan Besar Malaysia di negara berkenaan bagi memastikan keadaan pelajar sentiasa selamat dan terkawal. Kita tidak mempunyai sebarang maklumat yang mengatakan mereka ini berada dalam keadaan yang memerlukan bantuan. Namun walau bagaimanapun kita sentiasa memantau melalui Kedutaan Besar Malaysia, dan kerana kita perlu melakukan ini bagi memastikan supaya keadaan yang melibatkan rakyat Malaysia di mana saja mereka berada apabila berlakunya krisis seperti ini, langkah-langkah perlu dan langkah berjaga-jaga hendaklah dilakukan dengan keadaan yang segera. Beliau turut berharap pelajar Malaysia di Asia Barat sentiasa memaklumkan keberadaan mereka kepada Kedutaan Besar Malaysia di negara berkenaan, selain perlu memaklumkan sekiranya memerlukan bantuan. Projek rintis sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS 2.0 dapat mengurangkan ketirisan diesel. Pengarah kanan Sektor Barangan Kawalan dan Subsidi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Dr. Stanley Tan berkata sistem itu telah diperluaskan kepada 9 jenis kenderaan syarikat pengangkutan darat. Sistem SKDS 2.0 ni adalah sistem yang digital. Di situ kita akan nampak kekerapan, berapa banyak dia isi, tempat di mana, pukul berapa, jam berapa, kita akan tahu di mana pengisian tu. Dan kita akan nampak trend itu kalau mereka memang betul-betul mengisi untuk kegunaan lori tersebut, kita akan tahu. Kalau mereka mengisi minyak itu berulang kali dalam masa yang singkat, dalam kuantiti yang banyak, kita akan tahu juga mereka ini sedang melakukan aktiviti-aktiviti mengumpul minyak diesel untuk dijual kepada mereka yang tidak layak. Jadi itulah kelebihan dan kebaikan sistem ini nanti yang kita harap
dapat membantu penguatkuasa untuk melaksanakan tugas dengan lebih efisien. Pun yang dipilih. Contoh kalau Ketika ditemui media selepas menjadi tetamu program Bicara Naratif di Angkasa Puri, beliau menggesa syarikat yang belum mendaftar segera berbuat demikian. Setakat ini lebih 21,000 syarikat pengangkutan telah mendaftar SKDS. Berita sukan kejuaraan bola sepak Piala Asia bawah 23 tahun 2024. Skuad bawah 23 tahun negara menerima hakikat tampil sebagai pasukan bukan pilihan di Qatar. Pengendalinya Juan Torres Garrido maklumkan status itu bukanlah satu masalah buat skuad negara. Malah katanya ia harus menjadi motivasi terbaik buat barisan pemain dalam memberikan cabaran dalam kumpulan D. Every player, every young player knows that this is a tough competition. Everybody wants to play this competition, and facing these opponents is challenging. It's motivating. So everyone's ready, and everyone's looking forward to participate tomorrow. Beliau menyatakan perkara itu dalam sidang media perlawanan yang berlangsung di Qatar. Skuad bawah 23 tahun negara akan membuka kempen di Qatar berdepan naib juara edisi lalu Uzbekistan di Stadium Antarabangsa Khalifa. Menjelang saingan badminton Piala Thomas 2024 di Chengdu, China pada 27 April hingga 5 Mei ini, pemain persaingan lelaki profesional negara Li Zijia tidak akan berlatih bersama skuad kebangsaan dalam membuat persediaan. Pemain di ranking ke-11 dunia itu sebaliknya akan meneruskan program latihan yang telah dirancang oleh pengarah kejurulatihan tim LZJ, Wong Tat Meng. Menurut kenyataan di akaun X tim LZJ, program latihan bebas itu telah dibincangkan dengan Persatuan Badminton Malaysia BAM. Ia turut mendapat persetujuan daripada pengarah kejuruteraan Akademi Badminton Malaysia ABM Reksi Manaki dan pengarah pentadbiran ABM Michelle Chai. Selain Li Zijia, 4 pemain persaingan yang tersenarai adalah Eng Ziyong, Leong Jun Hao, Chiam Jun Wei dan Justin Ho. Acara bergu pula dibarisi juara dunia 2022 Aaron Chia dan So Woyi, Goh Zifei dan Nur Izzuddin Rumsani serta Muhammad Haikal Nazri. Malaysia diundi dalam kumpulan D bersama Denmark, Hong Kong dan Algeria. Sementara itu, Reksi ketika ditemui selepas sesi latihan di ABM Bukit Kiara berkata beliau sudah mengetahui perancangan berkenaan ketika mengadakan pertemuan dengan tim LZJ baru-baru ini. Kita harus fikirkan bagaimana untuk bisa walk out lah ini barang lah, ya. Karena memang the same time Thomas Cup yang lepas-lepas itu kan tak ada kena-mengena dengan persiapan Olimpik, ya. Saat ini juga kita harus paham juga dia ada persiapan ke Olimpik, dia punya ini juga gitu ya. Tapi saya rasa juga dengan komitmen mereka ini mereka ada punya hati lah untuk main lah. Sekian berita tengah malam dari Sungai ke Segara Palestin. Pasti merdeka. Assalamualaikum dan selamat malam.